Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Akbar Ghazali dalam Buletin MBI edisi ke-12. Terima kasih kerana setia menonton Buletin MBI. Saksikan fokus utama edisi kali ini. Lebih 2 juta ringgit dibelanjakan laksana program MBI Prihatin. MBI Pergiat Kempen Derma Darah. Warga Bandaraya Ipoh di Pelawat sumbang idea dan cadangan dalam bajet MBI 2023. Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah membelanjakan lebih 2 juta ringgit bagi membantu warga kota yang memerlukan. Dana yang disalurkan menerusi program MBI Prihatin itu bertujuan meringankan beban penduduk, peniaga, anggota dan mantan anggota MBI dalam meneruskan kehidupan mereka yang terkesan dalam situasi pandemik dan endemik COVID-19. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharim berkata, program yang digerakkan dengan kerjasama pelbagai pihak itu telah memberi manfaat kepada semua warga kota tanpa mengira bangsa mahupun agama. Jadi saya rasa perkara ini kita kena teruskan dan juga perlu dikembangkan lagi. Jadi itulah hasrat MBI di bawah program kita ni Bestari Sejahtera untuk mewujudkan masyarakat bandaraya yang lebih sejahtera. Itu fokus kita sekarang. Kita biasa kita take for granted. Tapi hari ini cuba kita kenal pasti dan mungkin kita akan beri bantuan yang sewajarnya. Beliau berkata demikian kepada media selepas program MBI Prihatin sumbangan barangan makanan kepada Pusat Jagaan Anak-Anak Yatim Al-Yasin Norizan Razali bernilai RM1,000. Bagi pihak Rumah Anak Yatim Yasin berasa bersyukur dan terima kasih banyak-banyak pada pihak MBI dan juga pada Inklusif yang bagi sumbangan kepada asrama anak yatim. Dengan cara terlangsung kuranglah beban kami di sini. Lebih 80 penderma tampil menyumbang darah pada program derma darah yang dijalankan bersama unit tabung darah Hospital Raja Pemaisuri Bainun HRPB. Program yang digerakkan inisiatif Ahli Majlis Bandaraya Ipoh MBI itu diadakan di Dewan Bangkuit Kasem, Kampung Melayu Sungai Rapat di Ipoh. Menurut Ahli Majlis Zon 21, Abu Bakar Hussein, penganjurannya bertujuan membantu mengisi stok darah di HRPB yang mungkin menghadapi masalah kerana pelbagai faktor termasuk kekurangan penderma. Ya, sebab kita sering kali dihubungi oleh pihak hospital. Mereka meminta kalau boleh kita adakanlah sekerat yang boleh, manakala mereka perlu kepada stok ataupun stok darah di hospital. Jadi dengan inisiatif itulah kita ambil inisiatif untuk mengadakan kempen derma darah, sama ada dia tu bertepatan dengan hari kempen derma darah sedunia ataupun tidak. Jadi setiap 3 bulan sekali kita akan adakan kempen derma darah. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada program Derma Darah 2022 di Dewan Bangkuit Kasem, Kampung Melayu Sungai Rapat di Ipoh. Terdahulu, program berkenaan telah dirasmikan oleh Penghulu Besar Mukim Ulu Kintah, Dr. Muhammad Sani Kamarudin. Semua lapisan warga Bandaraya Ipoh dipelawa untuk mengemukakan sebarang idea dan cadangan dalam bajet 2023 yang kini dalam proses penyediaan. Ia bagi memastikan bajet 2023 yang disediakan Majlis Bandaraya Ipoh MBI dihasilkan secara inklusif. Dalam satu kenyataan Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharim berkata, warga bandaraya wajar menggunakan platform tersebut dengan sebaik mungkin untuk dijadikan sebagai input dalam penyediaan bajet. Menurut beliau, bajet 2023 akan memfokuskan program pembangunan fizikal, sosial, kawalan perancangan dan perkhidmatan bandar yang perlu direncana secara terancang demi kesejahteraan dan keharmonian bersama. Warga kota yang ingin menyalurkan sebarang idea atau cadangan bolehlah melayari laman sesawang rasmi MBI atau imbas kod QR yang disediakan sehingga 30 Jun 2023. Sehingga pertengahan tahun ini, pihak pengurusan Econsave memperuntukkan lebih RM20,000 untuk melaksanakan program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR iaitu Econsave Prihatin. Pengurus Econsave Cawangan Jelapang, Oi Kian Hock berkata, selaku rakan strategik bersama Majlis Bandaraya Ipoh MBI, pihaknya tidak pernah menolak sebarang aktiviti bantuan untuk orang ramai.
Jelas beliau menerusi bantuan orang ramai yang turut menyumbang dalam bakul rezeki Econsave telah membolehkan pihaknya membantu lebih ramai golongan yang memerlukan. MBI selalu kerjasama dengan Econsave. Apa-apa pun Econsave akan bantu. Yang mana boleh kita bantu, mesti kita bantu. Tak ada kata, oh ini bukan kita apa. Tak pernah tolak. Bantuan MBI minta tak pernah tolak. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas program penyerahan barangan makanan tajaan Econsave Pusat Jagaan Anak-anak Yatim Ali Yassin di Ipoh. Sumbangan itu disampaikan Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin. Seramai 180 peserta mengambil bahagian dalam sesi Town Hall cadangan pembangunan semula Rumah Pangsa Walcott di Rumah Pangsa Walcott baru-baru ini. Program anjuran Majlis Bandaraya Ipoh MBI itu diadakan bagi membentuk hala tuju pembangunan serta membincangkan isu masalah dan cadangan awal pembangunan rumah pangsa berkenaan. Sesi Town Hall yang berlangsung selama 3 jam itu turut dihadiri Ahli Parlimen Ipoh Barat M. Kulasegaran, Adun Kepayang Dr. Ko Chun Sen, Ahli Majlis MBI, Badan Bukan Kerajaan dan pihak-pihak berkepentingan. Berucap pada majlis berkenaan, Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin berkata, program seumpama itu diharap dapat menjadi platform terbaik dalam membantu mendapatkan maklum balas dan pandangan warga Kota Ipoh dalam menentukan pembangunan masa hadapan. Antara isu yang dibincangkan adalah berkenaan pelan pembangunan yang dicadangkan berkaitan menyediakan ruang rumah yang selesa dilengkapi 3 bilik tidur, ruang tamu dan 2 bilik air, kemudahan dewan komuniti serta kawasan riadah. Dalam usaha merapatkan hubungan antara Majlis Bandaraya Ipoh MBI dan komuniti setempat, baru-baru ini program motivasi pagi Slot Agama bersama Datuk Ustaz Kazim Ilyas telah diadakan di Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Perempuan Ipoh RPS. Program kelolaan unit komunikasi strategik Majlis Bandaraya Ipoh MBI itu menjadi wadah terbaik untuk menyampaikan ilmu berkaitan agama. Berlangsung di Dewan Sekolah berkenaan, seramai 600 pelajar beragama Islam telah mengambil bahagian. Dengan topik adab dijiwai, ilmu dihayati, program yang diadakan selama 1 jam itu melibatkan 2 sesi iaitu ceramah dan soal jawab. Hadir sama pada program berkenaan, Pengetua RPS Wiza Rozarin Muhammad Razi, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Pendidikan Islam PPD Kinta Utara Muhammad Faizal Muhammad Yusof dan Yang di-Petua PIBG RPS Muhammad Syahrizal Azmi. Program yang telah memasuki edisi ketiga penganjurannya itu turut disiarkan secara langsung menerusi media sosial rasmi MBI. Baiklah saudara, paparan itu menutup Buletin MBI edisi ke-12. Jangan lupa saksikan Buletin MBI edisi seterusnya pada masa yang akan datang. Seperti biasa, terus amalkan penjagaan SOP ketika melakukan aktiviti harian anda. Untuk itu, Assalamualaikum dan jumpa lagi.